Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurhayati binti Hamdan, KNJ 2202100059. Hari ini saya akan membentangkan topik 8.3 iaitu kesedaran nasional dalam tanggungjawab sosial. Seperti yang kita maklum, kepentingan kesedaran nasional dalam tanggungjawab sosial juga boleh memberi kesedaran dalam kalangan semua lapisan masyarakat. Antaranya termasuklah dapat mengeratkan hubungan silaturahim dalam kalangan masyarakat. Hal ini mampu menjadikan negara Malaysia kaya dengan kemakmuran dan dapat menjadikan impian negara untuk maju seiring dengan kemajuan negara. Seterusnya, hidup bermasyarakat menjadi keperluan manusia untuk melahirkan masyarakat yang harmoni dan sejahtera. Masyarakat yang mengamalkan sikap yang baik seperti saling bertegur sapa, bantu-membantu, bertanggungjawab antara satu sama lain. Seterusnya, kesedaran yang tinggi tentang tanggungjawab sosial dalam diri individu yang memiliki tahap penghayatan dan pengamalan nilai keadilan sosial yang sentiasa menjadi teras dan fokus utama dalam kehidupannya. Selain itu, kelangsungan dan kemajuan sesebuah peradaban dan ketamadunan dapat dicapai kerana wujudnya masyarakat yang memiliki dan penghayatan tinggi terhadap nilai etika yang menjadi teras wujudnya kebudayaan yang tinggi. Sebagai contoh, aktiviti kejiranan yang boleh memupuk kemesraan antara anggota masyarakat yang berbilang kaum. Penduduk di Kampung Ratau Panjang, Klang, Selangor, inisiatif mereka wajar dijadikan contoh. Okey, setiap tahun benda yang sama tak ada masalah lah kalau macam saya nak balik kampung. Sebab penduduk kampung sini, mana yang asal daripada sini dia akan ronda, mana yang kira dia tengok rumah kan. Jadi kira macam yakin kita nak balik lah. Ya, kita lebih pada safety lah kan. Kalau macam ada kenderaan kita yang kan kita ada kenderaan motor semua, kita akan masuk dalam rumah, kita akan kunci semua, lock semua, tingkap tingkap semua pintu. Pastikan barang-barang berharga tu tak. Sekian, terima kasih. Itu sahaja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ariana Atira binti Muhammad Darus, KNJ 2202100056. Saya akan mengulas sedikit sebanyak tentang tanggungjawab sosial dalam dan luar negara. Tanggungjawab sosial merupakan pilihan daripada pihak yang bertanggungjawab untuk memberi kesan yang positif kepada masyarakat sekeliling. Individu yang bertimbang rasa pasti menjanjikan keadilan terhadap masyarakat sekeliling bagi mengekalkan keharmonian dan keamanan agar tidak berlakunya sebarang kesalahfahaman. Antara tanggungjawab sosial dalam negara ialah aktiviti yang melibatkan tanggungjawab sosial yang dijalankan secara bersama yang mampu mewujudkan rasa tanggungjawab dalam satu kelompok sehingga mampu meningkatkan jati diri setiap individu dalam kelompok tersebut. Contohnya dari segi keluarga adalah dengan menunjukkan sempadan etika kepada ahli keluarga seperti mengajar mana yang baik dan melarang mana yang buruk. Hal ini dapat membentuk pribadi anak yang berlandaskan etika yang baik dan mendorong kepada peradaban yang baik pada masa akan datang. Dari segi masyarakat pula, kita perlulah mengamalkan prinsip yang baik terhadap setiap individu. Apabila wujudnya komuniti yang mempunyai undang-undang dan kepelbagaian masyarakat majmuk, maka akan tinggi tanggungjawab setiap lapisan masyarakat dalam memupuk tanggungjawab sosial terhadap negara. Selain itu, tanggungjawab sosial juga perlu dititikberatkan di luar negara dengan memberi pertolongan dan sumbangan terhadap setiap aspek dalam proses pembangunan di luar negara. Contohnya, pihak Mercy menghulurkan bantuan terhadap negara yang dilanda krisis bencana alam seperti gempa bumi, banjir dan tsunami. Selain itu, pihak UNICEF juga melindungi hak dan memberi bantuan pembangunan dari segi aspek kehidupan terhadap semua kanak-kanak di seluruh dunia yang memerlukan perlindungan. Kesimpulannya, kita perlulah prihatin dan mengambil berat terhadap tanggungjawab sosial untuk masyarakat sekeliling, tidak kira di luar dan di dalam negara, serta menjalankan tanggungjawab dengan memberikan kesedaran kepada orang sekeliling untuk menjalankan tanggungjawab sosial dalam setiap aspek kehidupan untuk masyarakat yang memerlukan bantuan supaya setiap lapisan masyarakat dalam dan luar negara mendapat layanan yang adil dan mempunyai harapan untuk terus menjalani kehidupan walaupun berada di dalam kesusahan. Nama GBD Tengku Juwairah Syahadah binti Tengku Muhammad Husin, Matric Number KNJ 2202100070. Hari ini saya akan membentangkan tajuk berkenaan minat kesukarelaan. Sukarelaan ditafsirkan sebagai individu atau kumpulan yang menjalankan kerja sukarela yang membawa kepada
ataupun menolong untuk kemudahan orang lain ataupun memberi kesenangan kepada masyarakat atau pihak yang memerlukan. Definisi bagi minat kesukarelaan iaitu ada 3 perkara. Yang pertama, aktiviti secara individu atau secara kumpulan yang dilakukan dengan tujuan membantu individu atau komuniti tanpa bayaran atau ganjaran. Yang kedua, kerja sukarela melibatkan pernyataan sukarelaan dalam satu sukarelawan aktiviti bersama masyarakat. Yang ketiga, individu atau kumpulan masyarakat mempunyai pemikiran dan matlamat yang sama. Ini akan menubuhkan organisasi yang mendukung matlamat mulia untuk yang susah atau yang kurang bernasib baik. Ciri-ciri kesukarelaan ada 5. Yang pertama, sikap rendah diri. Kita mestilah ada sikap rendah diri. Dan yang kedua, bersedia untuk menyumbang. Yang ketiga, persepsi dan personaliti yang positif. Yang keempat, mestilah amanah. Yang kelima, ikhlas. Sekian, itu saja daripada saya. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aisyah Suraya binti Ahmad Fakri, nombor pelajar KNJ 2202100064. Konsep kesukarelaan ini terbahagi kepada 2. Yang pertama, berkeinginan tinggi untuk belajar. Yang kedua, tidak mudah berasa kecewa sekiranya bantuan dan pertolongan tidak mendapat pengiktirafan atau erti kata lain iaitu ikhlas. Contoh situasi bagi konsep kesukarelaan. Di Pusat Pemberian Vaksin PPV Dewan Masyarakat Tawau Sabah, contohnya, bantuan 17 sukarelawan membolehkan petugas barisan hadapan seperti doktor dan jururawat memberi tumpuan kepada aspek perubatan. Kumpulan sukarelawan berkenaan juga turut membantu kerja pembersihan kawasan kejiranan kaki tangan yang menetap di kawasan Taman Perumahan. Dalam pada itu, ada beberapa pertubuhan sukarelaan atau NGO yang ada di Malaysia. Seperti Best Friend, sukarelawan yang membantu mangsa yang mempunyai tekanan jiwa sehingga ingin membunuh diri, depression, anxiety dan sebagainya. Malaysia Youth Council MYC atau Majlis Belia Malaysia MBM, sebuah pertubuhan bukan kerajaan dan bergerak sebagai badan induk yang melaraskan pertubuhan belia dan pelajar. Mercy Malaysia, sebuah pertubuhan antarabangsa yang memberi tumpuan kepada penyediaan bantuan perubatan, pembangunan berkaitan kesihatan yang mampan dan aktiviti pengurangan risiko untuk komuniti yang terdadah dalam kedua-dua situasi krisis dan bukan krisis. Kesimpulannya, kesukarelaan adalah aktiviti program atau khidmat yang dirancang dan dilaksana secara ikhlas dan sukarela, bukan sahaja memberi manfaat kepada individu, komuniti masyarakat sasaran yang dibantu, tetapi ia juga mendatangkan impak positif kepada sukarelawan itu sendiri. Sekian sahaja daripada kami. Terima kasih.